الحمد لله القائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berkata-kata dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tentang asnaf ar-riqab dan gejala sosial. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, golongan asnaf ar-riqab adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 8 golongan yang layak mendapat zakat melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskannya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum Allah yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin yang berbahagia sekalian, setelah meneliti perbezaan pandangan oleh para fuqaha dalam mentafsirkan golongan yang layak menerima zakat di bawah ar-riqab dan menilai kemaslahatan umat Islam pada masa kini, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah mengharuskan penggunaan wang zakat untuk membantu asnaf ar-riqab yang terbelenggu dengan masalah sosial dan akidah. Fatwa jenis penerima asnaf ar-riqab Negeri Selangor dan apa-apa yang berkaitan dengannya telah diwartakan pada 7 Jun 2012 bagi memperincikan individu yang layak menerima zakat ar-riqab. Antara golongan yang berada di bawah kategori masalah sosial adalah golongan yang terbelenggu dengan dadah, masalah jenayah syariah, amalan bertentangan dengan ajaran Islam seperti meninggalkan solat dan puasa, gaya hidup songsang, kes juvana dan lain-lain. Manakala golongan yang berada di bawah kategori masalah akidah adalah golongan yang terbelenggu dengan masalah syirik dan khurafat serta individu yang terpesong daripada akidah Islam yang sebenar. Ini jelas menunjukkan bahawa Islam tidak meminggirkan golongan-golongan ini, walaupun secara lumrahnya dipandang enteng oleh masyarakat. Malah, beberapa bantuan juga telah disalurkan kepada golongan asnaf ar-riqab ini bertujuan untuk mendidik dan membimbing mereka menjadi mukmin yang diridai Allah. Bagi mengenali lebih mendalam lagi asnaf ar-riqab, pihak Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, telah menganjurkan bulan pembebasan golongan asnaf ar-riqab untuk memberikan pendedahan kepada orang awam, khususnya golongan muda, tentang realiti bahayanya gejala sosial terhadap individu dan impaknya terhadap agama, bangsa dan negara.
muslimin yang berbahagia sekalian, bercakap mengenai asnaf ar-riqab ini, sudah pasti kita akan membicarakan tentang gejala sosial yang semakin menjadi-jadi, seperti zina, dadah, LGBT, rogol, kes-kes juvana dan salah laku dalam Islam, dan perlu diberi perhatian serius oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh itu, beberapa langkah perlu diambil untuk menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Antaranya ialah, yang pertama, anak-anak perlu diberikan perhatian sepenuhnya dan secara konsisten oleh ibu bapa, seperti memastikan anak-anak diberikan persediaan menghadapi sebarang masalah dan tekanan emosi, menerima dengan baik sesuatu keputusan mereka, membentuk sikap positif dan mengenali rakan-rakan mereka agar mereka tidak terjerumus ke lembah maksiat dan sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, penekanan didikan agama perlu dititik beratkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penglibatan dalam kuliah pengajian agama, budaya mengajak orang ramai bersolat berjemaah perlu digalakkan agar dapat memupuk rasa cinta kepada agama. Rasa cinta kepada agama akan menimbulkan perasaan gerun dan takut untuk melakukan maksiat, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Maksudnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia duduk di bawah gunung yang ditakuti akan menimpanya. Sebaliknya, seorang yang fajir, yakni pelaku dosa, melihat dosanya hanya seumpama seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sesi kaunseling, program pembangunan sahsiah diri kepada pelajar di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi perlu dilakukan secara konsisten dan diberi pembaharuan yang sesuai dengan peredaran zaman, bagi memastikan langkah-langkah pencegahan gejala sosial dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Yang keempat, penguatkuasaan undang-undang perlu seiring dengan program-program kesedaran. Undang-undang yang telus akan membantu mencegah maksiat dan kemungkaran. Aspek pencegahan adalah untuk mencegah manusia daripada melakukan kejahatan. Pencegahan akan berhasil apabila timbul rasa takut dalam kalangan masyarakat terhadap hukuman yang akan dikenakan. Yang kelima, isu-isu ibadah perlu diambil berat tidak kira siapa dan perlu diberi keutamaan bermula dari institusi keluarga. Hal ini kerana individu-individu yang menjaga ibadahnya lebih terjamin akidahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah Jumaat ini ialah, yang pertama, membantu golongan asnaf ar-riqab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukti keprihatinan Islam terhadap seluruh umat manusia tidak kira latar belakang individu tersebut. Yang kedua, Islam sentiasa memberikan peluang kepada setiap manusia untuk mengisafi kesalahan dan menjadi seorang mukmin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah bersikap positif
dan bukannya terus menghakimi seseorang yang terlanjur melakukan kesalahan itu. Yang keempat, umat Islam hendaklah sedar bahawa pergaulan bebas dan luar batasan Islam merupakan salah satu punca berlakunya gejala sosial dalam kalangan generasi muda pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Mereka berkata, ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah At-Tahrim ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.